الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang hadir, saudara kita semua yang beri, jangan bercakap-cakap seperti sedang menghadap Allah. Kerana yang demikian itu akan menghilangkan pahala Jumaat. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala sahibika yawmal Jumu'ah, amsik wa imam yaqul faqad la." Rawahu al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal mu'minina bi ni'matihi ikhwanan wa 'ala al-khari ansara wa a'wana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamawuttunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, saya berpesan kepada diri saya dan menyeru kepada sidang Jumaat sekalian. Marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita sentiasa berada di dalam rahmat Allah serta mendapat perlindungan daripadanya demi mencari keredaan di dunia maupun di akhirat. Mimbar pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk Air dicincang tidak akan putus. Sidang Jumaat yang berbahagia, ikatan persaudaraan merupakan satu prinsip dalam Islam yang ditanam serta diikat secara fitrah pada setiap hati kaum muslimin dan mukminin. Keteguhan ikatan persaudaraan sesama Islam amat dititik beratkan dalam usaha untuk mewujudkan ukhuwah Islam yang kukuh. Malah persaudaraan sesama Islam yang dipertautkan dan dijalinkan atas dasar akidah adalah lebih kuat, memandangkan umat Islam berpegang kepada tunjang dan dasar yang sama, iaitu menjadikan ad-din sebagai asas kepada tali persaudaraan. Betapa pentingnya kita menjaga persaudaraan sesama Islam, kerana ia merupakan tembok yang kukuh dan utuh sebagaimana pesanan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kunu ibadallahi ikhwanan. Artinya, dan jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Al-Bukhari. Pendekatan menjaga hubungan persaudaraan, silaturahim, kesepakatan dan perpaduan dalam masyarakat perlu dibuat menerusi amalan memelihara hubungan baik bagi menjamin kehidupan harmoni dan sejahtera. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak memberi teladan dalam soal menjaga hubungan, hingga orang yang membenci Islam juga mengakui kepribadian baginda dalam melayani mereka ketika menyebarkan ajaran Islam. Menyambung tali persaudaraan sesama Muslim menjadi satu kewajiban bagi setiap umat Islam. Apabila tali kasih sayang bertaut, maka hubungan kekeluargaan, persaudaraan serta persahabatan dapat dibina dengan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat ke-103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu
واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Maksudnya, dan berpegang teguhlah kamu sekalian dengan tali Allah, yakni agama Islam, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan kenanglah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan, yakni semasa jahiliah dahulu. Lalu Allah menyatukan di antara hati kamu sehingga kamu bersatu padu dengan nikmat Islam. Maka jadilah kamu dengan nikmat Allah itu orang-orang Islam yang bersaudara. Sidang Jumaat yang dirahmati sekalian, akidah Islam telah menyatukan kita sebagai saudara seagama. Tidak kira warna kulit, bangsa, bahasa dan latar belakang, kita telah bernaung di bawah payung persaudaraan Islam, mendapat petunjuk daripada kitab Al-Quran dan menerima didikan tarbiyah Islam daripada seorang Rasul yang sama. Kita bersujud ke arah satu kiblat yang sama. Namun tidak dinafikan, manusia sentiasa mempunyai perbezaan pendapat dan pandangan. Ini merupakan lumrah kehidupan yang mustahil dapat kita elakkan. Sesungguhnya amat tidak wajar sekiranya perselisihan sesama umat Islam terus dipanggang di atas bara persengketaan sehingga menghanguskan ikatan persaudaraan ini. Kerana hal ini akan menyebabkan hubungan silaturahim retak dan berpecah belah. Antara kelebihan yang menjaga hubungan persaudaraan silaturahim ini ialah dia akan diperluaskan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya serta dipanjangkan usianya, maka hendaklah dia menyambung pertalian silaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam An-Nawawi menyebut dalam kitab Syarah An-Nawawi, Imam Nawawi, yang dimaksudkan dengan an yubsatalahu fi rizqihi adalah diluaskan dan dijadikan banyak hartanya. Menurut pendapat yang lain, maksudnya diberi keberkatan harta. Sidang Jumaat sekalian, hubungan persaudaraan wajib dipereratkan. Damaikanlah saudara-saudara kita yang berseteru dan bermusuhan dengan kita, dan kukuhkan semula jaringan sesama warga agar dapat membina semula persaudaraan dan kestabilan menuju kejayaan. Mimbar ini yakin dengan kebijaksanaan setiap manusia, apa jua masalah yang menjadi benteng penghalang perpaduan mampu diurus dengan baik dan mengelakkan persengketaan yang berpanjangan. Eratkan kembali tautan ukhuwah sesama Islam se-Islam. Bab kata pepatah, air dicincang tidak akan putus. Khatib juga menasihatkan semua jemaah supaya dapat menjaga adab, tata susila dan saling menghormati antara satu sama lain. Contohilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Suasana harmoni dan saling menyayangi sesama umat ternyata wujud dalam sistem sosial di bawah pimpinan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak bermusuhan sesama sendiri, sebaliknya sanggup berkorban harta, malah nyawa demi menjulang nilai akhlak Islam, iaitu hubungan baik sesama muslim. Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, janganlah kamu saling benci-membenci, saling dengki-mendengki dan saling bermusuhan. Jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hentikanlah persengketaan sesama umat Islam tanpa faedah yang hangat berlangsung dalam media sosial dan di mana sahaja. Perbuatan saling menghina, saling merendahkan kedudukan, saling menyindir dengan sindiran melampau, serta saling mengeluarkan kata-kata tidak sopan, semuanya adalah petanda keretakan yang boleh melemahkan hubungan sesama umat Islam. Setiap perkara pasti ada hadnya. Justru usah jadikan perbezaan pendapat dan persengketaan sebagai racun yang melemahkan ukhuwah Islamiah. Jadilah kita seperti kedua tangan apabila bersama mengangkat barang. Kekuatan tercipta. Apabila sebelah tangan terluka, sebelah lagi mengubatinya. Usah jadi seperti kedua telinga.
Biarpun ada di kepala yang sama, namun tidak pernah bertemu, malah sentiasa iri hati sesama sendiri. Sidang jemaat sekalian, bagi mengakhiri khutbah pada hari ini, dapat disimpulkan beberapa pengajaran untuk kita bersama. Antaranya ialah pertama, perbezaan pendapat merupakan lumrah insan. Namun sebagai manusia yang matang dan berakal fikiran, uruslah persekitaran tersebut agar tidak berpanjangan dan melahirkan persengketaan yang merugikan. Kedua, saling bermaaf-maafan merupakan amalan yang mulia. Allah akan mengangkat tinggi darjat mereka yang memaafkan orang lain. Ketiga, persengketaan hanya mengundang derita dan permusuhan. Sebaliknya, kasih sayang dan bersikap berlapang dada pasti akan membuahkan keharmonian dan kebahagiaan hidup bermasyarakat. Kata penjangga, bulat air kerana perbentung, bulat manusia kerana muafakat. Cari-cari bulu ayam, akhirnya bercantum jua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون إخوة وأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيوفز المستغفرين وجنجت التائبين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المنقذ من الضلالة والجهالة إلى نور حق والإيمان وهدى وعلى آله وأصحابه الذين هم قدوتنا ولهم الفضل على جميع الأمة إلى يوم القارعة. أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم فاتقوه لعلكم تفلحون. اتقوا الله من سماع اللغو وفضول والخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا بلدا أمينا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا أمين الكريم السلطان صلاح الدين ابن المرحوم السلطان Badli Shah wawalian ahdihi duli yang teramat mulia Tunku Syarafuddin Badli Shah ibni Aminul Karim al-Sultan Salahuddin wa jami'al usratil malakiyah. اللهم وفقهم للسداد وأصلح بهم العباد والبلاد واجعل التقوى لهم غير زاد إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه نعمته يزدكم واسأله من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.